warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi. Berjihad, berjihad, jihad jalan kami. Berjihad, berjihad, jihad jalan kami. Mati di jalan Allah, cita tertinggi kami. Mati di jalan Allah, cita tertinggi kami. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah, di dalam PDPC Ustaz Mi. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang di sana sihat. Dan bersama dengan Ustaz Mi pada kali ini, ingin Ustaz Mi berkongsi dengan anda semua dengan satu tajuk yang baru. Setelah melihat lagu ataupun nasyid yang Ustaz Mi nyanyikan lagi, agak-agak apakah tajuk Ustaz Mi pada hari ini? Apa? Tak dengar sekali lagi? Betul, berjihad ataupun jihad di dalam Islam. Jadi jom tengok pelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran yang ke-12, bidang hadis jihad dalam Islam. Boleh ambil buku teks, sekarang ni buku teks, ambil supaya boleh buat rujukan. Tingkatan 1, rujuk muka surat yang ke-63. Okey, 63. Start dengan 63 sampailah 69. Baik, kita tak nak buang masa, kita tengok yang pertama. Jadi hari ni adik-adik, objektif pembelajaran kita ataupun apa yang kita nak dapat pada hari ini, yang pertama sekali kita akan membaca dan mengetahui maksud hadis. Yang kedua, intisari hadis. Yang ketiga, maksud jihad. Yang keempat, hukum jihad. Yang kelima, adab berjihad. Yang keenam, kelebihan berjihad di jalan Allah. Kemudian kita akan tengok jihad-jihad, jenis-jenis jihad. Yang ke-8, pengajaran daripada hadis hari ini. Yang ke-9, menjawab latihan pengukuhan kuis yang Ustaz Mi letakkan di bawah ni, di dalam deskripsi. Boleh tengok dan klik dan jawab semua sekali agar pengukuhan kita pada hari ini dapat pengukuhan pembelajaran kita pada hari ini dapat orang kata apa, dimantapkan lagi dengan menjawab soalan kuis tersebut. Baik, kita tengok yang pertama. Okey, yang orang kata jihad tu kan, adakah jihad tu perang saja? Jom kita tengok hadis ni dan barulah kita dapat tahu jihad bukan sekadar perang. Okey, tengok. An Abdullah ibni Mas'ud, ambil berkah, radhiyallahu anhu qala, sama-sama kita baca ya. Qala sa'altu an-nabi ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyu? Qala birrul walidain. Qala summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Okey, terjemahan dia, ayyul amal ahabbu ila Allah. Okey, satu hari daripada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu Nabi bertanya, ayyul amal ahabbu ila Allah? Amalan manakah yang paling disukai oleh Allah? Maknanya Allah Ta'ala pandang amalan ni, Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala tengok amalan kita ni. Apa dia? Lalu Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Nampak tu? Nabi bagi ranking. Yang pertama apa? Solat pada waktunya. Okey, samalah dengan hadis lain, as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Solat ala waqtiha miftahik, as-salatu miftahul jannah. Solat itu kunci syurga. As-salatu miftah kulli amal. Sesungguhnya solat itu pembuka ataupun kunci kepada amalan-amalan lain diterima. Tu nampak tak hebatnya solat ni, sampai Nabi bagi ranking yang pertama dalam hadis ni, iaitu solat dia adalah pada waktunya. Dengar je azan solat, dengar je azan solat. Mencintai solat, mencintai untuk bertemu dengan Allah di dalam solat. Okey, kemudian sahabat ni tanya pada Nabi, summa ayu? Selepas itu apa pula? Lalu Nabi menjawab, birrul walidain. Yang kedua ialah berbakti kepada ibu bapa. Okey, kemudian tak puas hati lagi, tanya lagi, qala summa ayu? Tanya lagi. Lepas itu Nabi menjawab, dia kata, apakah pula selepas itu? Summa ayu? Lalu Nabi pun menjawab, al-jihadu fi sabilillah, iaitu jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini adalah dasar kepada pembelajaran kita pada hari ini dengan hadis yang muttafaqun alaih.
Baik, kita tengok pula intisari daripada hadis ni. Daripada hadis yang kita dengar dan kita tahu maksud dia tadi, yang pertama, dia nak bagi tahu pada kita menunaikan solat pada waktunya. Kenapa Nabi bagi ranking yang pertama tu? Sebab apa pun hubungan yang paling tinggi sekali, kita mesti Allah dulu. Tengok, rukun iman pun beriman kepada beriman kepada apa? Beriman kepada Allah. Jadi hubungan puncak paling tinggi ialah seorang manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan tu bila berlaku? Hubungan tu berlaku apabila kita menunaikan solat. Allahu Akbar. Sebab tu orang kalau cinta Allah, sayang Allah, rindu Allah, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Waktu tu dia dengar tu, Allah Maha Besar. Adakah urusan kamu sekarang lebih besar ataupun aku yang Maha Besar? Urusan kerja kamu dekat rumah ke ataupun semayang ni, mana lagi besar? Mana lagi besar? Allah Maha Besar. Lalu dia pun akan berjalan, naik kereta, naik motor terus pergi semayang. Sebab apa? Allah Maha Besar daripada segala-galanya di atas muka bumi ni. Lalu Allah Ta'ala mencintai orang macam ni sebab dia membesarkan Allah dengan menunaikan solat pada waktunya. Merindui Allah, tak sabar nak jumpa Allah. Macam sahabat dulu kan, dia mesti tunggu sebelum nak solat, tunggu dulu. Allahu Akbar. Baik, yang kedua, berbakti kepada ibu bapa. Okay? Berbakti kepada ibu bapa merupakan perkara kedua yang Allah Ta'ala suka, iaitu melakukan kebaikan dan ihsan terhadap ibu bapa kerana ia merupakan puncak hubungan sesama manusia. Dalam hubungan sesama manusia, nombor satu sekali mak bapak dulu. Semua kena tinggal, urusan lain semua kena tinggal. Dengan saudara mara ke, dengan kawan-kawan ke, apa pun kalau berkait dengan mak ayah, nombor satu mak ayah. Tu dia katakan puncak kepada segala hubungan sesama manusia, nombor satu mak ayah. Sebab itulah Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, celakalah orang yang mak ayah dia sempat, mak ayah dia tua, dia dapat jaga tapi dia tak jaga. Celaka orang tu. Sebab dia telah meninggalkan satu amalan ataupun satu perkara yang menjadi puncak kepada hubungan sesama manusia, sehingga datang kemurkaan Allah. Yang paling rugi, syurga yang Allah Ta'ala bagi kita, miftah dia tu pun, kunci syurga kita nak masuk syurga melalui mak ayah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah, iaitu berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi Islam, kerana ia merupakan amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat Islam kekal terpelihara. Yang ketiga, perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah masuk tajuk kita hari ni. Apa dia? Berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta, nyawa demi Islam. Sebut je Islam, aku sanggup korban harta. Sebut je Islam, aku sanggup tenaga aku sanggup habiskan bersusah payah demi Islam. Sebut je kerja buat Islam, aku pasti akan mengorbankan nyawa untuk Islam. Sebab tu tadi lagu apa? Jihad jalan kami. Last kali apa? Mati di jalan Allah. Tu kemuncak cita tertinggi kami. Tu kita semua orang Islam mafhum, kita semua faham, maklum, kita semua tahu. Okey, itulah yang dipanggil. Cuma kita kena faham, jihad bukan sekadar jihad angkat senjata tembak. Bukan sekadar itu. Nak tahu apa dia? Jom kita tengok seterusnya. Okey, sekarang kita masuk kepada yang ketiga, iaitu maksud jihad. Yang ni kita kena tahu. Sudahkah anda memahami maksud jihad? Maksud jihad dari segi bahasa, mengorbankan diri di jalan Allah. Dari segi bahasa. Dari segi istilah, faham yang ni, menggunakan seluruh kemampuan apa yang ada daripada kita, harta kita, tenaga kita, idea kita, apa saja yang kita boleh sumbang untuk Islam, seluruh kemampuan yang kita ada, yang kita miliki, untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Inilah yang dimaksudkan jihad yang Nabi kata tadi. Okey, kita tengok seterusnya. Tengok yang keempat, adab berjihad. Adab yang berjihad, yang pertama, ikhlas kerana Allah. Ini kunci.
Kalau kita ikhlas kerana Allah, kita buat untuk Allah, kita akan, orang kata apa, bahagia. Kita tak stres, kita tak tension, kita tak resah. Sebab apa? Kita buat untuk Allah dan kita tahu Allah kalau dia balas, syurga. Orang bagi duit, duit selesai kat dunia. Orang puji kita, puji selesai kat dunia. Bahkan ada efek di hari akhirat mendatangkan tak ikhlas. Tapi kalau kita buat untuk Allah, orang tak hargai kita, orang tak, orang kata apa, tak hormat kita, orang tak apa pun. Tapi kalau kita buat untuk Allah, kita rasa lega sebab Allah akan bagi lebih daripada apa yang kau bagi. Tercakap perak pula. Lebih daripada yang semua orang bagi. Okey, nombor 2. Sanggup berkorban untuk Islam. Yang kedua, sanggup berkorban untuk Islam. Maknanya sebut saja Islam. Ini sedekah untuk diri masjid. Masjid apa? Islam bagi duit. Ini sedekah untuk membangunkan pusat tahfiz. Ini untuk Islam bagi. Kita dijemput untuk gotong royong masjid bagi. Kita dijemput untuk majlis ilmu pada malam ni, Isra' Mi'raj, Maulidul Rasul, support bagi masa tu untuk Islam. Itu juga dipanggil jihad. Okey, nombor 3, beriltizam. Ya, kita betul-betul beriltizam untuk melakukannya. Yang keempat, istiqamah dalam perjuangan. Setiap yang hidup ni perjuangan. Jihad. Kita jihad perjuangan. Kita nak lawan hawa nafsu kita, kita nak lawan malas kita. Ini perjuangan semua ni. Dan kita nak lawan perasaan kita yang kalau kita bagi duit ke orang, duit kita kurang. Padahal Allah Ta'ala kata kalau kamu bagi, aku akan bagi lebih. Nak lawan perasaan tu, tu yang dipanggilkan perjuangan. Dan perjuangan ni kena istiqamah. Sebab kalau kita konsisten dengan istiqamah, kita berjuang di jalan Allah, dalam apa kerja buat kita pun, dalam amal kita pun kita berjuang. Nak bangun malam, nak puasa sunat, nak solat berjemaah di masjid, tu semua berjuang. Tapi kalau kita dah boleh istiqamah, Allah Ta'ala akan bantu. Bila start kita boleh istiqamah sampai 2 tahun, 3 tahun, tak payah tunggu 2 tahun, kita buat 5 bulan pun Allah Ta'ala dah datangkan kita rasa sayang untuk melakukan amal tersebut. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan kita istiqamah. Dan yang kelima, nak jihad kena berpasukan. Itu yang Islam ajar. Solat berjemaah, Islam ajar. Nak solat kena berjemaah. Sebab kalau kita buat seorang, tak selesai. Ligi kalau satu patah. Tapi kalau banyak ligi, boleh patah? Tak boleh patah. Sebab banyak. Jadi bila ramai, bila kita sepakat, insyaAllah apa pun kita buat akan jadi, insyaAllah. Begitu. Inilah adab-adab dalam berjihad. Baik, tengok seterusnya, hukum jihad. Yang kelima, hukum jihad terbahagi kepada 2. Yang pertama, fardu ain. Okey, fardu ain. Okey, apa dia maksud fardu ain dalam jihad ni? Fardu ain maksudnya wajib, wajib kat atas semua orang. Maknanya apabila umat Islam ditindas atau diserang oleh musuh, katakan Malaysia ni, wa'iyazbillah lah, tapi kalau terjadi Malaysia kena serang, wajib, hukumnya apa? Fardu ain, semua orang kena angkat senjata lawan untuk mempertahankan Malaysia daripada serangan musuh. Itu maksud fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah, dalam suasana aman, umat Islam perlu memelihara keamanan negara daripada ancaman musuh. Fardu kifayah ni pula maksud dia kalau ada orang tertentu diberikan tanggungjawab untuk melakukannya, kita tak payah buat. Ini berlaku bila aman. Macam sekarang lah, Malaysia aman. Ada tak orang pertahankan Islam Malaysia sekarang ni? Ada. Kita ada polis, kita ada tentera, kita ada tentera laut, kita ada tentera udara. Ada dah orang tertentu yang bertugas untuk memelihara keamanan Malaysia kita daripada musuh. Sebab sekarang keadaan aman. Tapi kalaulah Malaysia diserang, waktu tu semua orang kena angkat senjata. Taklif tu semua. Boleh faham? Ya, fardu kifayah macam tu. Sebab bila dah ada polis, bila dah ada askar, bila dah ada orang-orang tertentu ditugaskan untuk jaga amanan, dalam keadaan aman, cukup dengan mereka, maka selesailah fardu kifayah tu. Boleh faham? Okey, itulah hukum jihad, iaitu terbahagi kepada 2. Sekarang kita tengok kelebihan berjihad. Allahu Akbar. Kelebihan berjihad ni, tengok yang pertama besar ni. Kena berjihad.
Okey, diampunkan dosa. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Start kita melangkah kaki berjihad, Allah Ta'ala ampun dosa. Yang kedua, mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Allah Ta'ala sangat sayang kepada orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala berlipat kali ganda. Dia buat satu amalan dalam keadaan dia sedang berjihad, Allah Ta'ala lipat kali gandakan pahala dia. Yang keempat, ini kalau kita berjihad di jalan Allah, berperang dan kita mati syahid, insya-Allah kita akan diterima sebagai orang yang mati syahid. Yang banyak kelebihannya ini kalau cerita lagi panjang. Apa pun kita kena kejar ni, mati syahid. Menuntut ilmu, syahid. Syahid kecil. Sebab Nabi sendiri mengatakan man talaba fi man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar pada rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Dia tu berada di jalan Allah. Tu jihad tu. Hatta yarji', sampai dia balik. Tu kelebihan ni. Sekarang ni kita tengah menuntut ilmu kan. Tu jihad. Lawan sifat malas dan sebagainya, dapat buka buku teks, dapat tengok video ni, jihad. Apa balasan dia? Tadi tu. Ampun dosa, rahmat kasih sayang datang, ganjaran pahala berlipat kali ganda kalau mati syahid. Allahu Akbar. Yang kelima, mendapat nikmat di alam barzah. Orang yang syahid ni, alam barzah diselesa, dikeluaskan kubur, diberikan cahaya, diberikan kawan daripada amalan-amalan dia. Allahu Akbar. Banyak. Okey, yang keenam, dimasukkan ke dalam syurga bersama para nabi. Ini kelebihan khusus juga kepada orang yang mati syahid dalam peperangan. Baik, yang ketujuh, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Sebab dia boleh lawan hawa nafsu dia saat orang lain tak boleh nak lawan, dia boleh pergi. Itulah orang yang dipanggil berjihad. Lalu Allah Ta'ala akan tinggikan darjat dia. Okey, kita tengok seterusnya. Ini yang Ustaz bagi tahu tadi. Jihad bukan setakat perang. Tak ada hobi tu. Jihad bukan setakat tu. Yang macam gambar ni, bukan setakat tu, bukan. Kerana aman. Ustaz, sekarang aman je, kami nak keluar perang, kami nak kena pergi ke tempat-tempat peperangan di tempat lain. Tak perlu. Sana dah ada orang tertentu untuk jaga keamanan. Kita di sini ada ruang jihad yang lain yang Tuhan beri pada kita. Mari kita tengok satu persatu. Yang pertama, jihad menentang musuh Islam. Ni ranking lah ni. Nombor satu sekali, kita pergi perang. Tapi Alhamdulillah Malaysia aman. Kita doakan lagi. Ni hari-hari ni yang tengah Ustaz Mi recording ni kan. Sekarang ni Hari Malaysia. Kita doakan sentiasa sejahtera, aman makmur Malaysia ni, supaya kita hidup dalam keadaan sejahtera dan aman. Nak lakukan ibadat senang, nak buat amal senang. Itu yang pentingnya, nikmat keamanan. Baik, tapi kalau kena perang, inilah ranking yang pertama, jihad menentang musuh Islam. Yang kedua, jihad dalam bidang ilmu dan pendidikan. Bidang ilmu, macam adik-adik kan tengah belajar ni, lawan apa ni? Sifat apa yang kita nak lawan ni? Sifat malas. Malas tu lawan. Lawan sifat malas tu dipanggil jihad. Sama dengan Ustaz Mi pun. Ustaz Mi tengah recording ni kan, nak bagi adik-adik kongsi ilmu yang ada sedikit Tuhan bagi ni dekat adik-adik. Ni pun jihad dalam bidang pendidikan. Mengajar setakat mana yang mampu, buat video setakat mana yang mampu, itu pun dipanggil jihad. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua yang belajar dan yang mengajar, sama-sama kita masuk syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, yang ketiga, jihad dalam bidang ekonomi. Jihad dalam bidang ekonomi ni ada dua. Yang pertama, kita sekarang kan kempen beli barangan Islam, ataupun beli barangan ataupun produk Muslim. Tu kita ni nak beli apa barang pun pasti tengok kat kedai mana, supermarket mana nak beli barang, pastikan ni produk Muslim ni, ni produk Muslim ni, ni produk Muslim ni. Beli yang produk Muslim. Itu pun dipanggil jihad. Kita support orang Islam. Nombor satu. Nombor dua, tanam cita adik-adik tu. Ustaz Mi pun tanam cita Ustaz Mi satu hari nak jual untuk menjadi seorang korporat Islam. Macam Sayyidina Osman bin Affan, korporat Islam. Abdul Rahman bin Auf, korporat Islam. Tanam cita-cita nak tiru macam mana tokoh-tokoh dahulu. Bukan setakat boleh datang masjid 5 waktu, bukan setakat boleh baca Quran sampai khatam setiap malam, bukan setakat boleh qiyamul lail setiap malam, tetapi dia merupakan tokoh korporat Islam. Allahu Akbar. Tanam macam tu. Sibuk macam mana pun kan, ada nak ibadat, tapi dalam masa yang sama tokoh korporat Islam.
Ibadat korporat Islam, tanam itu juga dipanggil jihad. Jadi adik kan, ambil bidang ekonomi ke bidang perniagaan, minat tu teruskan, nanti Islam akan tinggi di sisi masyarakat orang lain, sebab kita memerlukan orang-orang macam ni untuk bantu Islam. Okey, yang keempat, jihad dalam bidang amal makruf dan nahi munkar. Ini apa? Ini kita menegur kawan-kawan kita kerana kita nak amal makruf nahi munkar, suruh buat baik, tinggal benda yang dilarang. Kita minta kawan-kawan kita yang ada masalah, ada yang nampak jauh daripada Islam, ada yang jauh daripada orang kata apa, hidayah Allah, kita datang jumpa dia. Kalau dia buat salah, kita tegur. Sebab apa? Sebab orang Islam ni dia sayang. Seorang itu takkan beriman selagi mana dia tak sayang saudara dia, kan? Tu ada hadis kan, seperti mana dia sayang diri dia sendiri. Maknanya apa? Kita nak saudara kita yang Islam ni masuk syurga sama-sama yang kita. Jadi kalau kita nak dia masuk syurga sama-sama yang kita, apa kita buat? Kita tegur dia, kita bawa dia, kita pegang tangan dia, tarik dia slow-slow ke arah Islam, supaya sama-sama kita masuk syurga Allah. Itu yang dipanggil jihad amal makruf nahi munkar. Dia kata apa pun kita tak kisah, janji kita ajak dia. Yang penting ajak, supaya hari akhirat tak ada Tuhan tanya pada kita, kamu ada kawan, kenapa kamu tak ajak dia semayang? Kamu ada kawan, kenapa kamu tak ajak dia pergi majlis ilmu? Kamu ada kawan, kenapa kamu tak ajak dia buat baik, sedangkan dia buat maksiat kamu tak tegur? Kenapa? Nak jawab apa? Rupanya kita dah ajak, kita dah tegur, maka selesai insya-Allah. Baik, tu jihad amal makruf nahi munkar. Jihad dalam bidang teknologi. Sekarang kan bidang teknologi sedang meningkat naik, buat rakaman pun macam-macam aplikasi, nak belajar pun macam-macam aplikasi. Sekarang kan maju, kita belajar benda-benda teknologi, kita menceburi bidang-bidang teknologi, kita berusaha keras mengkaji bidang-bidang teknologi sesuai dengan masa kita sekarang ni. Ini dipanggil jihad. Jihad ni pun Allah Ta'ala berikan kelebihan seperti mana yang Ustaz ni bagi tahu tadi. Apapun pokok dia kerana Allah, apapun pokoknya untuk Islam. Kan? Macam orang cikgu-cikgu kan, dia gunakan laptop, dia gunakan aplikasi, dia gunakan video, dia buat tu, dia kena belajar. Nak belajar tu teknologi sekarang supaya dapat penyampaian tu lebih baik, maka itulah dipanggil jihad. Adik-adik pun macam tu lah, ceburi bidang teknologi ni, ini juga dipanggil jihad. Yang keenam, jihad melawan hawa nafsu. Ini yang dipanggil, orang kata apa, Nabi pernah katakan, kamu balik daripada perang yang kecil kepada perang yang besar. Sahabat ni pelik kan, perang nak mati tu Nabi kata satu perang yang kecil, tapi ada satu lagi perang yang besar. Apa dia? Kamu dah balik daripada peperangan, sekarang kamu nak lawan hawa nafsu. Ini yang besar. Kalau mati syahid tadi, mati dah confirm masuk syurga, tapi hidup balik pula nak lawan hawa nafsu ni susah. Hawa nafsu ni ditunggang oleh syaitan. Syaitan bisik hawa nafsu buat. Nampak? Nak lawan bukan senang. Tengok kita contoh, nak pergi masjid, rasa malas nak pergi masjid. Nak baca Quran, rasa malas nak baca Quran. Nak bangun malam, tidur sampai pagi, tu semua nak lawan tu. Ingat senang nak lawan. Tu yang kata jihad lawan hawa nafsu. Lah kali dapat pergi masjid, lah kali dapat ruang masa pergi majlis ilmu, lah kali dapat bangun malam. Ini jihad, bukan senang. Tu yang dikatakan jihad paling besar ialah jihad hawa nafsu. Itulah maksudnya. Baik, pengajaran hadis yang pertama, kita hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah untuk menjadi umat yang cemerlang dunia dan di akhirat. Yang kedua, umat Islam wajib menunaikan solat pada waktunya supaya menjadi umat yang beradab, berdisiplin dan sibuk menghargai masa. Disiplin dan sibuk menghargai masa, maksudnya sangat menghargai masa yang ada. Sebab umur kita ni modal, adik-adik, modal. Kalau dah mati tu tak ada dah nak buat baik tu, tak ada dah, mati je habis. Sebab tu gunalah nyawa yang Tuhan bagi, yang Allah Ta'ala selalu bersumpah kan. Allah Ta'ala bersumpah dalam surah Al-Asr kan, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi kenapa? Nyawa aku bagi, dia tak gunakan untuk tambah amal, masuk dalam akaun supaya nanti timbang berat dia masuk syurga, tapi mereka banyak lalai.
tak ada zikir, tak ada baca Quran, tak ada buat benda baik, semua buat benda yang lara, terikut dengan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Okey, setiap Muslim wajib berbakti kepada ibu bapa untuk mendapat keredaan Allah dan kebahagiaan hidup. Ni Ustaz beritahu dah tadi. Kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir subversif agar negara aman dan damai. Ini pun Ustaz dah beritahu tadi. Dan yang terakhir, umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberi kesan yang maksimum. Mula apa pun fardu buat dulu. 5 waktu tu bagi kuat. Lepas tu susuli dengan benda-benda yang sunat. Begitu. Allahu Akbar. Baik, habislah tajuk kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semua adik-adik boleh tengok lagi, repeat lagi, tengok-tengok supaya dapat manfaat dan dapat mengukuhkan lagi kefahaman adik-adik sekalian. Okey. 9. Latihan pengukuhan adik-adik. Sila jawab soalan kuis Google Form di dalam deskripsi di bawah. Klik dan jawab 25 soalan daripada Ustaz Mi. Selamat jawab dan tahniah semua. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni supaya kita dapat terus berhubung. Sayang adik-adik semua, supaya dapat kita berhubung, belajar bersama lagi, alhamdulillah, dan bersilaturahim. Ini yang penting, silaturahim. Okey, serta semua yang menonton tak lepas video PDPC Ustaz Mi pada masa akan datang. Bila adik-adik subscribe, jadi adik-adik akan dapat lagi video update Ustaz Mi yang terkini pada masa-masa akan datang. InsyaAllah, doakan Ustaz Mi. InsyaAllah, ini pun jihad, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima jihad kita. Jika ada soalan, boleh ajukan dalam ruangan komen di bawah ya. Kat bawah ni ada ruangan komen, adik-adik ajulah apa-apa soalan kepada Ustaz Mi. InsyaAllah Ustaz Mi akan jawab. Okey adik, peace. Assalamualaikum, jumpa lagi.